Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmadul Saidi Amin bin Jais, moderator anda. Jadi, di video ini saya dan beberapa orang panel akan mengulas dan mengupas tentang mahasiswa dan cabaran dunia digital antara adab dan etika kehidupan. Jadi, kita akan mulakan dengan apakah itu dunia digital. Dunia digital ialah era di mana umat manusia mudah mendapatkan informasi, era di mana umat manusia mudah untuk berkomunikasi, dan era di mana umat manusia mudah untuk mengenali. Jadi untuk adab dan etika kehidupan, ia sering kali dikaitkan dengan budi pekerti seseorang manusia itu, dan juga kalau dari konsep Islam pula, kita akan lihat kita akan lihat dari segi akhlak. Jadi kita akan mengupas lebih. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput penyanyi seterusnya, iaitu Ahmad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Firdaus daripada Fakulti Kejuruteraan Teknologi Elektrikal dan Elektronik. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana memberi saya peluang untuk membentangkan tentang tahap pemahaman mahasiswa terhadap dunia digital. Apakah maksud dunia digital? Dunia digital adalah di mana semua manusia dapat berkomunikasi dekat atau berjauhan dengan pantas. Dengan adanya dunia digital, info-info semasa dapat disebarkan dengan pantas. Semuanya berlakunya dengan pantas. Sebagai contoh, kita dapat kirim surat melalui email dengan menggunakan dunia digital. Kalau dulu kita mengirim surat menggunakan pos laju, postman, posto. Sebagai itu adalah contoh sebagai perkembangannya dunia digital. Selain itu, kita dapat menyebarkan info yang kepada khalayak ramai melalui Twitter dan Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita juga dapat berbual dengan kawan melalui Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kita juga bisa mengirim kabar dengan keluarga melalui video call, iaitu video atas talian. Seterusnya, saya sebagai pengkaji telah membuat kajian soal selidik kepada mahasiswa. Sebanyak 81 responden telah menjawab soal selidik yang telah diagihkan. Soalan pertama adalah, adakah alatan digital penting dalam kehidupan? Gambar di sini menunjukkan statistik pemahaman terhadap dunia digital. Sebanyak 98.8% daripada 81 responden telah menyatakan ya, bahawa mereka bersetuju dengan alatan digital adalah penting bagi keperluan seharian terhadap mahasiswa. Soalan seterusnya, adakah dunia digital dapat membentuk mahasiswa yang lebih cenderung ke arah yang positif? Sebanyak 50.6% mengatakan ya, manakala 46.9% menyatakan tidak. Justru 2.5% menyatakan mungkin juga dunia digital dapat membentuk mahasiswa lebih cenderung ke arah yang positif. Soalan terakhir yang terdapat dalam soal selidik ini, adakah dunia digital memberi kesan yang negatif terhadap mahasiswa? Kajian mendapati sebanyak 55.6% daripada 81 responden telah menyatakan mungkin sebagai jawapan. Di sini kita tahu majoriti memilih mungkin adalah jawapan mereka, manakala 27.2% menyatakan ya, bahawa dunia digital memberi kesan yang negatif terhadap mahasiswa. Akhir sekali, dengan adanya dunia digital, terdapat pelbagai cabaran yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Antara cabarannya adalah penyebaran fitnah yang berleluasa, penyebaran maklumat yang tidak sahih seperti masa kini yang kita hadapi, iaitu COVID-19. Sebagai contoh,
penyebaran berita palsu di Facebook tentang COVID-19 yang telah menyatakan negara Malaysia, iaitu negara kita, menghadapi darurat. Cabaran yang terakhir dengan adanya dunia digital, kebanyakan masa mahasiswa terbuang dengan melihat perkara-perkara yang melalaikan melalui telefon pintar atau komputer riba. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada ulasan daripada panel kita yang pertama ialah tidak semua mahasiswa memiliki tahap pemahaman yang sama tentang mahasiswa dan cabaran dunia digital antara adab dan etika kehidupan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan panel kita yang kedua. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengurusi majlis kerana bagi saya peluang untuk bercakap atau mengupas isu yang dibentangkan. Pertama sekali, nama saya Badrul Hakim bin Badrul Hisham daripada Fakulti FTKAA. Okey, apakah antara adab menepani cabaran alam digital? Antaranya ialah kita tidak menyebarkan berita-berita palsu, kerana menyebarkan berita-berita palsu ni dapat menimbulkan satu fitnah. Kita jangan senang-senang je percaya apa yang kita baca atau apa yang kita tengok dekat laman-laman sosial lah, seperti Facebook, Twitter, YouTube dan blog. Kita baca, lepas tu kita sebarkan. Padahal kita tak tahu yang apa yang kita baca tu ialah berita palsu. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tahu sumber berita tu datang daripada mana. Kita jangan orang ni macam ni, aku kena beritahu orang lain ni, aku nak share. Lepas tu share, orang lain baca, orang tu pun percaya, padahal berita tu palsu. Tu dah timbulkan satu fitnah. Sebab dalam Islam, Islam pun melarang memfitnah antara satu sama lain. Sebab Islam kata memfitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Saya ada baca satu kisah ni, seorang gadis yang bernama Farkunda Malik Zada, yang berlaku pada tahun 19 Mac 2015. Beliau dituduh oleh seorang penjual azimat ni. Dia kata Malik Zada ni dah bakar Al-Quran, lepas tu disebarkan dekat orang-orang ramai penduduk kat situ. Jadi orang ramai pun marahlah kat Farkunda Malik Zada ni. Jadi dia dipukul, beliau dipukul, dibakar hidup-hidup, lepas tu dibaling dengan batu besar. Kerana apa? Kerana penyebaran berita-berita palsu dan menimbulkan satu fitnah. Kalau anda nak tahu lagi mengenai kisah beliau, anda boleh layari Google, baca kisah dia, sangat menyayat hati. Okay. Seterusnya saya selitkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, memfitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Kata-kata seterusnya ialah kalau kita tidak tahu sesuatu, lebih baik diam daripada kita berkata-kata, kerana nanti boleh menimbulkan satu fitnah. Terima kasih panel kita yang kedua. Jadi apa yang saya dapat daripada hujah panel kita yang kedua ialah mungkin tidak semua mahasiswa, khususnya mahasiswa di Malaysia, tidak peka lagi dengan cabaran dunia digital. Jadi seperti yang kita tahu, apabila dunia kita berevolusi, atau kita boleh simpulkan ialah dunia kita ke arah dunia digital, apabila dengan kewujudan dunia digital ini, semestinya ada cabaran-cabaran, dan dengan adanya cabaran
semestinya ada langkah-langkah mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama panel kita yang seterusnya bagi mengupas topik kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika selaku panel ketiga akan meneruskan perbahasan kita pada hari ini yang bertajukkan Mahasiswa dan Cabaran Dunia Digital Antara Adab dan Etika. Saya ingin menekankan satu cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa maupun manusia biasa berdasarkan dunia digital. Cabaran yang dihadapi ialah pelayaran web negatif seperti web lucah, dan saya juga akan menyatakan sekali langkah mengatasinya berdasarkan Islam. Sebelum saya meneruskan perbicaraan saya ingin menyatakan satu potongan ayat Al-Quran berdasarkan surah Al-Isra ayat 32 di mana Allah telah menyatakan la taqrabu zina, di mana janganlah kamu mendekati zina kerana sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jahat yang akan mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Hal ini bermaksud zina adalah satu perkara yang boleh merosakkan hati, jiwa dan mental serta fizikal seseorang. Oleh itu, saya ingin menekankan dilarang melakukan perkara yang mendatangkan zina. Saya meneruskan perbicaraan saya pada hari ini dengan menyatakan perkaitan antara mahasiswa, cabaran dunia digital serta adab dan etika. Seperti yang mana kita ketahui, dunia sekarang adalah dunia digital di mana kita ingin mencari sesuatu perkara, semuanya berada di hujung jari. Selain daripada itu, mahasiswa adalah kelompok yang paling besar yang juga sebahagian kelompok yang menggunakan internet secara meluas. Pelayaran lama-lama web sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Mahasiswa juga memerlukan internet bagi melancarkan kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan internet dengan melayari perkara-perkara yang negatif. Contohnya, pelayaran lama web lucah atau dikenali sebagai pelayaran lama-lama web negatif. Oleh itu, akibat daripada pelayaran lama-lama web negatif seperti lama-lama web lucah menyebabkan ketagihan kepada mereka. Hal ini menyebabkan penyebab-penyebab ketagihan ini. Ingin saya kemukakan dua perkara yang berkaitan dengan adab dan etika. Pertama, menjatuhkan maruah seseorang. Apabila seseorang mahasiswa melihat perkara-perkara negatif seperti melayari laman web lucah, mereka lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara di luar tabi'i ataupun berkaitan seksualiti, iaitu seperti merogol orang lain. Hal ini menyebabkan seseorang itu hilang maruah diri. Selain daripada itu, nilai kepribadian seorang merosot. Sebagai contoh, apabila anda terlibat dengan perkara-perkara di luar tabi'i atau menyalahi seksualiti iaitu merogol, membunuh, anda akan menyebabkan seseorang mahasiswa itu hilang kepribadian diri sendiri dan menyebabkan mereka cenderung kepada melakukan jenayah. Walau bagaimanapun, hanya segelintir masyarakat serta mahasiswa yang melakukan perkara negatif tersebut. Sebagai seorang Islam yang bergelar Muslim, saya ingin menekankan bahawa pendidikan Islam itu sangat penting bagi orang Islam yang harus dipupuk daripada kecil. Hal ini kerana pendidikan agama Islam mampu membina jati diri seseorang dan membentuk kepribadian seseorang daripada kecil. Bagi kaum yang lain juga, mereka juga mempunyai kepercayaan dan adat masing-masing. Saya percaya bahawa setiap kaum, setiap bangsa mempunyai adat-adat dan kepercayaan yang tersendiri bagi membentuk jati diri seseorang serta membina etika dalam diri sendiri.
Akhir kalam daripada saya, seseorang itu haruslah memupuk sifat amanah dalam diri masing-masing. Sifat amanah yang boleh dikaitkan dalam perbicaraan pada hari ini ialah kita perlulah amanah dalam penggunaan laman-laman web dan penggunaan internet yang sangat meluas pada masa kini. Sebagai pengguna internet, kita haruslah mengetahui had kita sebagai seorang pengguna. Janganlah melayari perkara-perkara negatif kerana sesungguhnya positif itu lebih baik daripada negatif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel kita yang ketiga. Jadi apa yang saya dapat daripada panel kita yang ketiga dengan hujah beliau tentang kepentingan cabaran dunia digital antara adab dan etika kehidupan. Jadi bila kita ingin berbincang tentang kepentingan ini, semestinya mahasiswa perlu mengambil berat tentang kepentingan ini, kerana apabila mahasiswa mengambil berat, mahasiswa tidak akan ketinggalan dengan teknologi yang ada pada masa ini, pada masa dunia digital. Sekiranya mahasiswa tidak maju dan tidak seiring dengan teknologi yang sedia ada, maka mereka akan makin mundur dan tidak akan maju ke depan. Jadi kita akan bersama panel kita yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Imanuddin bin Muhammad Yazid. Dunia cyber kini merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia moden. Ia memainkan peranan penting dan banyak mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, dunia cyber bukan sahaja memberi kesan yang positif, malah boleh membawa kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang mudah terdedah kepada pelakuan jenayah. Kajian yang dilakukan oleh David Wall pada tahun 2005 mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara penggunaan internet dengan jenayah yang berlaku dewasa ini. Antara pelakuan jenayah serta masalah sosial yang melibatkan remaja adalah seperti pornografi, penipuan, pelacuran, penyeludupan, peras ugut, pelaburan haram, aktiviti seks bebas, rogol, mencabul kehormatan, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Tiada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja, melainkan memerlukan pembabitian semua pihak seperti keluarga, ahli masyarakat, pihak berkuasa dan badan-badan kerajaan serta badan bukan kerajaan. Pendekatan fisiologi dan pelaksanaan undang-undang juga boleh membantu dalam menangani permasalahan ini. Selain itu, golongan remaja lebih gemar menghabiskan masa dengan mengakses internet, bermain permainan video dan telefon pintar berbanding berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Hal yang demikian boleh menyebabkan kualiti komunikasi golongan remaja dengan ibu bapa mereka menjadi semakin rendah dan tidak mahir berinteraksi dengan masyarakat. Isu ini turut diakui oleh kebanyakan kajian lepas yang bersetuju bahawa penggunaan teknologi secara berlebihan akan menyebabkan komunikasi anak-anak dengan ibu bapa menjadi kurang berkesan sehingga wujudnya jurang komunikasi dalam keluarga. Hal ini turut membantutkan perkembangan sosial mereka. Malah mahasiswa akan mengalami masalah berkomunikasi secara realiti. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan pelbagai peralatan moden seperti internet dapat menyediakan persekitaran sosial yang pantas, mudah dan bebas kepada sesiapa sahaja termasuk golongan kanak-kanak dan remaja. Namun aplikasi internet tanpa kawalan telah mengundang kepada ketagihan dalam kalangan penggunaannya yang sebahagiannya adalah dalam kalangan pelajar universiti. Kajian Chu pada tahun 2011 melibatkan pelbagai peringkat umur juga mendapati bahawa generasi dalam lingkungan umur 18 hingga 25 tahun iaitu golongan remaja lebih berisiko untuk menghadapi masalah ketagihan internet, terutama pelajar universiti dan kolej. Akhir sekali, kesan negatif dunia digital adalah terhadap perkembangan fizikal. Kanak-kanak dan remaja juga lebih cenderung untuk menjadi tidak produktif dan digelar sebagai coach potato yang bermaksud selesa berduduk dan baring berjam-jam lamanya menggunakan gadget, menonton TV dan sebagainya. Memandangkan aktiviti bermain dengan gadget
dan menggunakan media elektronik yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kanak-kanak dan remaja tidak dapat membakar kalori di dalam tubuh mereka seperti kanak-kanak generasi Y atau generasi the echo of the baby boom yang lahir antara 1977 hingga 1997 yang banyaknya menghabiskan masa bermain di taman permainan. Kadar metabolisme mereka menjadi menurun sewaktu menonton TV, di samping berlakunya peningkatan pengambilan makanan berkalori seperti makanan ringan, minuman berkarbonat dan sebagainya semasa menonton TV atau menggunakan gadget. Malah peningkatan pengambilan makanan berkalori tinggi yang mengandungi obesiti juga berkaitan dengan pengaruh iklan dan pemasaran produk makanan yang ditonton oleh mereka daripada media elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Iqbal bin Cik Zaid. Di dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat serta kebaikan. Seiring dengan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia baru-baru ini bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran atas talian merupakan suatu keperluan. Kebanyakan universiti tempatan, baik awam maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di Malaysia, tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Oleh itu, saya akan mengupaskan tentang kepentingan kepada mahasiswa berkaitan cabaran dunia digital antara adab dan etika kehidupan. Antara kepentingan kepada mahasiswa berkaitan cabaran dunia digital ialah pembelajaran menerusi media e-learning. Melalui kaedah e-learning ini, proses PDP akan menjadikan para mahasiswa lebih menguasai pembelajaran, berfikiran kritis serta inovatif. Selain itu, e-learning juga merupakan satu model pembelajaran yang menggunakan media teknologi komunikasi ICT, khususnya internet yang akan dapat membantu para pendidik dan juga pelajar khususnya memperolehi informasi dan maklumat dengan mudah secara online. E-learning ini adalah seperti iFolio yang dibangunkan untuk tujuan kecekapan proses PDP bagi jangkauan luas. Selain itu, PDP melalui media teknologi e-learning dapat membekalkan bahan-bahan pendidikan jarak jauh dan ia membolehkan aktiviti dan tugasan dibentangkan serentak iaitu mewujudkan bilik kuliah pada komputer secara online dan ini memudahkan para pendidik dan pelajar untuk berinteraksi. Selain itu, kepentingan kepada mahasiswa berkaitan cabaran dunia digital ialah membantu meningkatkan kemahiran insaniah para pelajar, terutamanya dalam aspek komunikasi. Hal ini kerana jika dilihat melalui cara pembelajaran atas talian yang diberikan, yang mana kebanyakan tugasan yang diberikan merupakan tugasan berkumpulan yang mana para pelajar akan selalu berbincang antara satu sama lain untuk menyiapkan tugasan tersebut. Hal ini secara tidak langsung membantu pelajar khususnya yang kurang bersosial untuk membiasakan diri mereka dengan orang lain dan seterusnya memantapkan dan mengukuhkan lagi tahap komunikasi mereka. Akhir sekali, pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web online bukan hanya bertujuan untuk memudahkan para pensyarah dan pelajar, malah sebagai transformasi ke arah pendidikan berkualiti tinggi dan efektif. Penggunaan media teknologi web online ini telah memberi manfaat kepada strategi PDP dan IPTA kerana ia dapat mewujudkan interaksi hubungan sosial di antara pelajar dan pensyarah berlaku melalui penggunaan web online dalam proses PDP. Penggunaan media teknologi web online memberi impak kepada PDP dan prestasi pelajar kerana aplikasi teknologi web yang berasaskan internet ini mampu menyokong pengajaran dan pembelajaran di IPTA dan pelaksanaan sistem pendidikan negara yang lebih efektif. Kesimpulannya, kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi telah mencetuskan penggunaan media
dalam bidang pendidikan bagi membantu para pendidik dan pelajar dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Penggunaan media teknologi amat penting pada era moden kini kerana ia memberi manfaat kepada pendidikan negara dan membentuk model insan yang berpengetahuan. Hal demikian dalam konteks pendidikan dan IPTA, penggunaan media teknologi dalam pendidikan adalah perlu dilakukan bagi menambah baik kaedah dan pendekatan yang sedia ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik dan efisien. Penggunaan media teknologi dalam PDP ini amat digalakkan kepada warga pendidik dan para pelajar sebagai satu usaha memudahkan PDP bagi membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih panel kita yang keempat. Jadi apa yang saya dapat daripada panel kita yang keempat, beliau telah berhujah tentang kesan-kesan mahasiswa dan cabaran dunia digital antara adab dan etika kehidupan. Jadi ada kesan yang buruk dan juga ada kesan yang baik. Jadi apa terpulang kepada mahasiswa, tapi sebagai mahasiswa yang berintelektual, kita mestilah mengambil kesan yang positif agar kehidupan kita menjadi positif. Boleh sekiranya mahasiswa ingin mengambil kesan yang negatif, tapi ambil sahaja sebagai iktibar. Jadi untuk kesimpulan keseluruhan video ini, kita sebagai mahasiswa perlu tahu iaitu perubahan ke arah dunia digital ini menuntut perubahan semua pihak, lagi-lagi kalangan mahasiswa, supaya dapat terus kekal berdaya saing dan merancakkan kemajuan dunia tanpa melupakan adab dan etika kehidupan. Saya harap agar semua mahasiswa melakukan pelbagai inisiatif untuk berada seiring dengan dunia digital, dengan transformasi dunia digital. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.